Selamat pagi dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang reka bentuk bukan eksperimen, ex post facto, dan kaedah kausal komparatif. Nama saya Khairil Willy, anak perempuan Monusami, selaku ketua bagi kumpulan ini memulakan pembentangan tentang ex post facto dan kaedah kausal komparatif. Pengenalan. Pengertian ex post facto. Dalam terma bahasa Latin, ex post facto bermaksud by reason of a subsequent act, dari apa yang dilakukan selepas itu, direka bentuk berdasarkan selepas fakta. Menurut Sujiono dalam Ridwan, penyelidikan ex post facto merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan untuk mengkaji sesuatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang mengetahui faktor-faktor yang telah menyebabkan kejadian tersebut. Definisi. Mengenal pasti punca atau penyebab IV sesuatu kesan DV yang diperhati di mana IV adalah sesuatu yang telah berlaku dan tidak boleh dimanipulasikan, iaitu di luar kawalan penyelidik. Ia sering digunakan bagi mengkaji hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah apabila pemboleh ubah tidak bersandar dan tidak dapat diolah. Seterusnya, tujuan ex post facto dan kausal komparatif. Penyelidik berusaha menentukan punca atau sebab yang menyebabkan perbezaan dalam kelakuan ataupun status kumpulan. Kumpulan yang dikaji berbeza dari aspek pemboleh ubah yang tertentu. Kedua-dua kesan dan fakta yang disyaki punca sudah berlaku. Kajian secara renungan kembali. Orientasi dipecahkan kepada dua perkara, yaitu retrospektif, yaitu basic, dan prospektif, yaitu variasi. Retrospektif, basic, bermula dengan kesan dan kemudian mencari punca. Dan prospektif pula, bermula dengan punca dan mengkaji kesan. Seterusnya, pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu IV, tidak dimanipulasi dan sudah berlaku. IV dikenali sebagai attribute variables, iaitu karakter objek. Seterusnya, kos rendah dan tempoh kajian yang singkat untuk dijalankan. Mengenal pasti punca dan kesan di antara satu perhubungan lebih sukar dari eksperimen. Pengumpulan data sahaja. Terdapat 9 ciri-ciri ex post facto, ianya bermula dengan pengkaji memperoleh kesan, iaitu dependent variables (DV), dan mengkajinya secara retrospektif. Yang kedua, memperoleh kesan, perhubungan atau status kumpulan dan maknanya. Pengkaji tiada kuasa untuk manipulasi pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu faktor IV. Fleksibel dengan sekeliling, mempunyai dua atau lebih kumpulan yang dikawal atau bandingan yang berbeza. Seterusnya, melibatkan pengumpulan data-data dari subjek yang sama dan satu kejadian atau kesan yang dah berlaku. Mungkin ada kedua-dua kumpulan, lawatan dan kawalan yang sedia ada bukan dibentuk oleh pengkaji. Yang akhir sekali, tidak mengkaji sebab antara pemboleh ubah-pemboleh ubah. Hai kawan-kawan, nama saya Satya Shini. Sekarang saya akan menerangkan tentang 3 jenis bukti yang perlu untuk mengesahkan sebab dan akibat.
Pertamanya, perhubungan statistik yang signifikan antara pemboleh ubah bebas dan bersandar wujud dengan sah. Seterusnya, pemboleh ubah bebas wujud sebelum pemboleh ubah bersandar. Yang ketiga, pemboleh ubah lain tidak mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Terdapat dua jenis pendekatan asas kajian. Yang pertamanya, retrospektif iaitu basic, akan bermula dengan kesan dan akan mencari punca. Yang keduanya, prospektif iaitu variasi, bermula dengan punca dan akan mengkaji kesan. Bagi pengumpulan data, pilih dua kumpulan yang berbeza pemboleh ubah luaran. Bandingkan dua kumpulan tersebut dengan melihat pemboleh ubah dalaman yang mempengaruhi pemboleh ubah luaran. Definisikan dengan jelas dan operasi pemboleh ubah luaran. Pastikan kumpulan tersebut mempunyai persamaan pemboleh ubah utama lain. Bagi analisis data, kaedah pertama yang boleh digunakan ialah t-test. Keputusan statistik menunjukkan sama ada mean dua kumpulan tersebut mempunyai perbezaan. Kaedah seterusnya ialah analisis variasi iaitu ANOVA. Keputusan statistik menunjukkan kehadiran sedikit perbezaan mean di antara tiga atau lebih kumpulan. Yang ketiganya ialah C-squared. Perbezaan keputusan statistik yang ketara di antara data frekuensi. Terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan kaedah casual kooperatif. Pertamanya ialah berguna di mana pendekatan eksperimen yang lebih ketat tidak mungkin dilakukan. Seterusnya, berguna untuk mengkaji apa yang berlaku dan dalam keadaan apa. Seterusnya, berguna untuk mengelakkan kepalsuan dalam penyelidikan. Akhir sekali, ia menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Terdapat juga kelemahan dalam penggunaan kaedah ini. Pertamanya, jika penyelidik cuba memadankan kumpulan pada pemboleh ubah utama, ia menyebabkan pengecutan stempel. Ia juga mungkin tidak ada satu pun faktor penyebabnya. Seterusnya, seseorang tidak dapat mengetahui dengan pasti sama ada faktor penyebab telah dimasukkan atau dikenal pasti. Di samping itu, hasil tertentu mungkin disebabkan oleh sebab yang berbeza pada kesempatan yang berbeza. Akhirnya, kesimpulan mungkin berdasarkan jumlah kejadian atau terlalu sedikit sampel. Seterusnya, kawan saya akan sambung persembahan beliau. Salam satu Malaysia, saya Cikgu Ravi Dasan. Contoh tajuk kajian, hubungan motivasi, kecerdasan emosi dan efikasi dengan kepuasan kerja guru di sekolah rendah. Reka bentuk kajian adalah kuantitatif, bukan eksperimen. Jadi, tajuk kajian kumpulan kami ialah hubungan pelaksanaan pembelajaran masteri dan penguasaan konsep sains dengan pencapaian mata pelajaran sains sekolah rendah di Melaka. Kajian ini terdapat hubungan yang pasti dan signifikan antara pembelajaran masteri dan pencapaian mata pelajaran sains di sekolah rendah. Pembelajaran masteri merupakan pendekatan PDPC yang berfokuskan kepada penguasaan murid dalam sesuatu subjek. Pernyataan masalah kajian ini ialah pembelajaran yang berpusatkan peperiksaan yang menyebabkan murid hanya menghafal fakta tanpa memahami satu konsep dengan baik dan mantap. Pernyataan masalah kedua ialah kaedah PDPC yang kurang sesuai dan tidak menarik menghabiskan kurikulum tanpa menyedari tahap penguasaan murid. Jadi objektif kajian. Kajian ini tertumpu kepada penguasaan pedagogi guru, pengurusan masa, pelaksanaan aktiviti, pengkayaan dan pemulihan dalam pembelajaran masteri terhadap penguasaan murid dalam subjek sains sekolah rendah. Objektif utama ialah mengenal pasti perbezaan pembelajaran masteri berdasarkan kepada kriteria demografi. Objektif kedua, mengenal pasti perbezaan penguasaan konsep sains berdasarkan kriteria demografi. Objektif ketiga, mengenal pasti hubungan pelaksanaan pembelajaran masteri dengan pencapaian penguasaan mata pelajaran sains murid-murid sekolah rendah. Jadi, persoalan kajian. Adakah pengurusan masa dan penggunaan bahan bantu mengajar PBM akan menambah baik PDPC dan memberi impak dalam penguasaan konsep sains?
Persoalan kedua, adakah kaedah pembelajaran mastery membantu murid-murid menguasai konsep sains dan menyumbang peningkatan pencapaian akademik? Nama saya Mayuri dan saya akan membentangkan tentang reka bentuk kajian dan dapatan kajian. Tajuk jurnal kami ialah pelaksanaan pembelajaran mastery dan penguasaan konsep sains dengan pencapaian sains di sekolah rendah sekolah. Reka bentuk kajian yang kami ambil adalah reka untuk kuantitatif bukan eksperimen, iaitu non-eksperimen. Anda boleh melihat dalam metodologi kajian, kajian ini turut berdasarkan reka bentuk kajian kuantitatif bukan eksperimen. Seterusnya, kita tengok kepada nilai alfa dalam jadual kebolehpercayaan instrumen. Instrumen yang guru ambil adalah soal selidih, terbagi kepada 3, iaitu skala pembelajaran mastery guru sains. Yang kedua, skala penguasaan konsep sains. Yang ketiga adalah skala pencapaian mata pelajaran sains. Dan nilai alfa Cronbach menunjukkan item-item soal selidih mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dalam kajian ini. Anda boleh melihat nilainya. Yang pertamanya adalah 933, yang kedua adalah 922 dan ketiga adalah 832. Yang seterusnya, kesahan dan kebolehpercayaan. Dalam kajian ini, item-item yang stabil mencapai nilai 0.5 atau lebih dari 0.5 telah dipilih sebagai item soal selidih. Hal ini menunjukkan kajian ini boleh dipercayai dan mempunyai tahap kepercayaan yang lebih tinggi dalam kajian ini. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan pembelajaran mastery dapat membantu murid untuk menguasai konsep sains dengan baik. Hipotesis yang pertama menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pelaksanaan pembelajaran mastery berdasarkan kriteria demografi. Kriteria demografi adalah seperti sekolah di luar bandar dan sekolah di bandar. Hipotesis kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan penguasaan konsep sains berdasarkan kriteria demografi. Hipotesis juga ditolak. Hipotesis ketiga, tidak terdapat perbezaan signifikan pencapaian mata pelajaran sains berdasarkan kriteria demografi. Hipotesis ketiga pun ditolak. Yang keempat, tidak terdapat hubungan signifikan pelaksanaan pembelajaran mastery dengan pencapaian mata pelajaran sains murid-murid sekolah rendah di negeri Melaka. Dan kelima adalah, hipotesis kelima adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan pelaksanaan pembelajaran mastery dan penguasaan konsep sains dengan pencapaian mata pelajaran sains murid-murid sekolah rendah di negeri Melaka. Kelima hipotesis ini telah ditolak dan kajian ini membuktikan bahawa pembelajaran mastery dapat membantu murid untuk menguasai konsep sains dengan lebih baik. Dapatan kajian ex post factor. Reka bentuk kajian ini banyak digunakan dalam kajian sains bagi mengkaji keberkesanan pembelajaran mastery dan penguasaan sains. Pembelajaran hasil keseluruhan keputusan ujian T dan analisis variansi, iaitu ANOVA. Dua keputusan ini terhadap item soalan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan positif berdasarkan kriteria demografi. Tips yang kami dapat adalah kajian perbandingan sebab perlu digunakan apabila eksperimen tidak dapat dilakukan. Kadang sebab mesti berlaku sebelumnya. Pemboleh ubah Exponos perlu dikenal pasti dan dicatat. Setakat ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.